buat itu perlukan duit kan, perlu duit itu nak dapat daripada mana? Itulah daripada belanjawan yang telah diluluskan, okey, belanjawan yang telah diluluskan, okey, untuk pembangunan Islam under JAKIM, okey. So orang lain tak boleh argue tentang peruntukan kepada agama Islam, okey. So contoh DAP kan menguasai Pulau Pinang, so ada tak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang? Ada. Bagaimana mana dia dapat duit itu untuk run organisasi Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam? So daripada duit kerajaan negeri lah. So duit kerajaan negeri. Boleh tak DAP menyekat ataupun memansuhkan peruntukan tersebut? Tidak boleh, sebab dia telah ada dalam Perlembagaan Pulau Pinang. Okey, kerajaan sekarang contoh tak nak bagi lagi bantuan kepada JAKIM. Boleh tak? Jawapannya tidak boleh, sebab peruntukan itu telah dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan, dalam perkara 12/2, okey, dalam perkara 12/2. So tak kira sesiapa pemerintah, peruntukan agama Islam itu tetap terjamin sebab dia telah dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, okey, dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Okey, kalau macam ni saya nak tanya, dalam poin yang ke-8, boleh tak kerajaan pusat atau kerajaan negeri nak tubuhkan Jabatan Kemajuan Hindu Malaysia, Jabatan Kemajuan Kristian Malaysia, Jabatan Kemajuan Buddha di Malaysia, ataupun Jabatan Kemajuan Sikh di Malaysia? Boleh tak? Boleh tak tubuhkan tu dalam konsep sama rata ni kan? Boleh tak? Ada pandangan? Tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Sebab agama Islam adalah agama rasmi. Agama Islam adalah agama rasmi. Okey. Ada jawapan lain? Okey. Di segi legalnya boleh. Di segi legalnya boleh, tapi di segi convention perlembagaannya tak boleh. Ingat lagi kan apa maksud convention perlembagaan kan? So kalau convention perlembagaan itu tak dilaksanakan, dia akan menyebabkan keadaan yang masalah. Okey. Convention perlembagaan. Okey, contoh Perdana Menteri tak mensyaratkan orang Melayu dan beragama Islam, tapi di segi convention perlembagaan menetapkan bahawa Perdana Menteri adalah orang Melayu dan beragama Islam. So kalau tak buat perkara tersebut, di segi legal boleh lantik sesiapa saja, tapi convention perlembagaan tidak membenarkan, tidak boleh dilakukan lah. Okay, sama dengan perkara ini kan. Okay, dari segi convention legalnya boleh, tapi segi convention perlembagaannya tidak boleh, maka tidak boleh diberikan, okay, diperuntukkan tentang perkara tersebut. Okay. Sebab lagi satu, okay, saya ambil contoh di Singapura kan, okay, di Singapura. Okey, di Singapura siapa tahu ada tak Majlis Agama Islam Singapura dan Mufti Singapura? Ada tak? Ada tak di Singapura? Ada. Ada kan? Majlis Agama Islam ada, Mufti Singapura pun ada kan? Okey. Okey. Mufti Singapura, jawatan tu dibayar oleh kerajaan, okey, oleh kerajaan Singapura. Majlis Agama Islam juga dibayar oleh kerajaan Singapura. Okey, dalam Perlembagaan Singapura ada tak dimention tentang Majlis Agama Islam Singapura dan peruntukan kepada agama Islam? Tidak ada, tidak ada. So perkara itu, kalau kerajaan Singapura nak tarik balik jawatan mufti, tak nak bayar, nak hapuskan Majlis Agama Islam Singapura, boleh tak? Jawapannya boleh, sebab dia tidak dimasukkan dalam Perlembagaan Singapura, okay? Dalam Perlembagaan Singapura. Tapi di Malaysia, dia telah dimasukkan dalam perlembagaan perkara 12/2. Kalau kita tak nak bagi peruntukan pada JAKIM, kepada Mahkamah Syariah dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan. Dia bercanggah dengan perlembagaan. Itu menunjukkan pentingnya sesuatu peruntukan itu dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan supaya terjamin, okey, supaya terjamin, okey. Okey, perkara 9. Peruntukan Islam terjamin dalam keadaan sekalipun, kerana untuk memindahnya dia perlu sokongan majoriti 2/3 di Parlimen dan perkenan Majlis Raja-Raja dalam 159/5 perkenan Majlis Raja-Raja. Okey. Kita dah lihat pindaan Parlimen. Okey. Sekarang ni kerajaan sekarang ni ada majoriti 2/3 tak? Dapat kerusi 148 kerajaan sekarang ni? Ada tak? 2/3 tu 148 kan? Kerajaan sekarang ni ada tak majoriti 2/3?
Ada jawapan? Tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang ada. Tu Tak ada, yang tak ada. yang sekarang ada kan, tu yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kata PN perlu menang pulai kan untuk menafikan 2/3 kan. 2/3 kerajaan, okey, 2/3. So kerajaan sekarang ni ada 148 kerusi. So kerajaan sekarang ni ada 2/3, okey. 2/3 kerusi, iaitu 2/3 sokongan di parlimen. Itu besarlah. Dan 2/3 ni dia boleh pindah tak perlembagaan? Jawapannya boleh. Okey, jawapannya boleh. Okey, sekarang ni contohlah kerajaan bila menang pilihan raya pulai ni, so kekal 2/3 148, dia nak pindah, nak hapuskan tentang peruntukan agama Islam. Jawapannya boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Dan bila dah lulus nak pindah tentang kedudukan agama Islam, yang kedua kena bawa kepada Majlis Raja-Raja. Rasa-rasanya Majlis Raja-Raja bersetuju tak untuk pindah tentang peruntukan Islam dalam perlembagaan? Raja-raja bersetuju tak? Tak setuju. Tak setuju. Boleh tak pindahan itu dilakukan? Jawapannya tidak boleh. Okey, jawapannya tidak boleh. So, walaupun mana-mana kerajaan sama ada BN ke, PN ke, PH ke, walaupun dia dapat sokongan 2/3, tapi kalau dia nak pindah tanpa dapat perkenan Majlis Raja-Raja, tetap peruntukan tentang agama Islam tidak boleh dipindah. So, kekal terjamin. Kekal terjamin. Okey, kekal terjamin. Tapi, dari segi pelaksanaannya, boleh berlakulah, boleh menjejaskan. Contoh, kalau kerajaan sekarang ni nak kurangkan, dia bagi jumlah peruntukan kepada JAKIM dan agama Islam, tapi nak kurangkan itu boleh. Itu hak kerajaan persekutuan. Maksudnya dari segi nak pindah peruntukan tentang agama Islam tidak mungkin akan berlaku sebab ada Majlis Raja-Raja, tapi dari segi pengoperasiannya, contohnya nak kurangkan peruntukan kepada JAKIM, jawapannya boleh. Dahulu dapat 1 bilion, sekarang ni nak 700 juta. Itu boleh berlaku. Okey, itu boleh berlaku. So kena jelas ada segi pindahan peruntukan dengan pengoperasian, okey, tentang pelaksanaan itu boleh berlaku. Itu boleh berlaku. Jelas tentang itu? Ya. Ya, saya. Berkaitan dengan 2/3 yang Dr. maksudkan tadi dalam pentadbiran Malaysia lah untuk mengubah sesuatu satu undang. Okey. Contohlah kalaulah kerajaan yang ada 2/3 ni dia nak minta tempadanan semula dalam negara Malaysia ni. Boleh terjadi? Boleh. Syarat untuk pindah persempadanan semula mesti 2/3. Okey, baik, terima kasih Dr. Kalau tak dapat 2/3 tak boleh pindah. Contohnya PN PH kan dapat banyak sokongan di Johor kan. So dia tambahlah kerusi parlimen kat Johor. Kat Kelantan, kat Kedah dengan Terengganu tak dapat sokongan, dia tak tambahlah kerusi parlimen di Kedah, Kelantan, Terengganu. Itu boleh berlaku sebab 2/3, okey. Sebab 2/3. Itu tak perlu, itu nak pindah tu tanpa perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, okey. Kecuali Islam, okey, kecuali Islam. Okey, Fizuddin, jelas Okey, saya share semula. Okay, saya sebenarnya suka kalau you all tanya kan, ada isu you tanya, so kita boleh bincang bersama lah, itu lebih baik. Okey, kita pergi pada perkara kepada ada nak tanya? Maaf Doktor. Ya, sila. Macam Doktor tadi cakap pasal isu untuk kita bincang teringatlah pasal just bertanya je lah, bukan pasal politik lah. Dia more kepada permasalahan yang saya nampak lah kan. Tak pasti sikit berkaitan dengan kita semua diwajibkan keluar mengundi. Kita semua diwajibkan keluar mengundi untuk tentukan siapa yang akan menang. Yang kedua, tetapi di penghujung sekali yang akan menentukan berpihak kepada pihak atasan, orang yang berwajib lah, orang yang ada kuasa. Jadi apa soalan saya, apa fungsi kita keluar mengundi? Pada akhirnya yang mengutuskan ataupun yang memilih jawatan tersebut, yang meletakkan jawatan itu pada orang tu bukan kita juga, bukan majoriti pada kita. So macam tu boleh dikongsi
Boleh? Itu sajalah insya-Allah. Baik. Terima kasih Razif. Baik. Okey, pertama kan kita bukan diwajibkan mengundi. Itu tanggungjawab kita lah. So kerajaan tak boleh contoh kita tak nak mengundi, kerajaan ambil tindakan undang-undang, itu tidak berlaku, okay? So kita bukan diwajibkan. Itu atas tanggungjawab kita sebagai pengundi. Kalau kita nak mengundi, mengundilah. Kalau dia tak nak, dia tak boleh dikenakan tindakan apa-apa kan. Itu tanggungjawab ataupun amanah lah kepada individu kan. Kerajaan tidak akan kuat kuasakan undang-undang dan dia tak boleh paksa orang untuk mengundi kan. Okey, kita kena faham Razin, dalam Malaysia ni sistem tu kita sistem perwakilan, okay? Sistem perwakilan Westminster contoh kan, kita dah undi wakil rakyat kita kan. Wakil rakyat kita walaupun dia menang satu undi, dia tetap menang dalam pilihan raya. Walaupun majoriti popular 60% ke 70%, sebab sistem di Malaysia ni berasaskan perwakilan mulai pilihan raya, sebab kita mengikut sistem di British ke, sistem di UK ke, British. So bila kita memberi undi kepada orang itu dan orang itu menang, orang itu akan mewakili kita dan dia akan menentukan apa yang baik untuk kita. Contohnya kan, itu yang dia ditentukan oleh 222 orang individu yang ahli parlimen ni, sebab kita telah memberi wakil tu kepada mereka, okey, kepada mereka. Itu sistem kita lah. Susah nak ubah. Kalau nak ubah, kena ubah sistem dan sebagainya. Itu yang berlaku dalam sistem di Malaysia, sebab kita memberi perwakilan kepada seseorang untuk menentukan suara kita, okey. So kalau kita contohnya tak puas hati dengan ahli parlimen ni, kita nak bangkitkan perkara ni tapi dia tak nak utarakan, tak nak bincangkan, so 5 tahun lagi kena ubah lah. Itu je yang boleh kita buat, okay? Itu je yang boleh kita buat, sebab sistem ni kita sistem perwakilan, kita serahkan kepada 222 ni yang menentukan negara kita, okay? Yang menentukan negara kita. So kalau lagi satu sistem contoh sistem presiden kan yang berlaku di US, di Indonesia dan sebagainya pun sama jugalah, kita serahkan pada presiden itu yang buat keputusan untuk pihak kita. Tapi kalau kita tak setuju banyak isu yang dia tak selesaikan, 5 tahun lagi kita gantilah kepada orang lain. Itu saja yang boleh kita lakukan, okey Razif, saya harap clear lah tentang itu. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Okey, sebab sistem kita macam tu Razin. Kita serahkan perwakilan kepada orang lain untuk suarakan hak kita kan. Itulah sistem demokrasi kan. Sebab sistem demokrasi ni digubat oleh manusia kan. So, tentu ada kelemahan di mana-mana lah, okey. Itu yang kalau nak ubah kena ubah yang lain, okey. Ya Fizuddin. Betul. Contohlah politik di negara luar seperti barat lah. Pentadbiran mereka dalam sebuah negara lah dekat Amerika tu, negara mereka tu, kan boleh ditukar dia punya Perdana Menterinya, contohlah yang bukan daripada kulit putih, kulit hitam. Adakah dekat Malaysia amalan budaya politik itu sama dengan yang negara lain? Okey. Kita barat lah. Okey, baik. Fizuddin, dia kita tertakluk kepada konvensyen perlembagaan tadilah, konvensyen perlembagaan dan budaya politik lah. Budaya politik kita dengan budaya politik Indonesia tak sama. Budaya politik kita dengan budaya politik Jepun tak sama kan. Kalau di Jepun, kalau kereta api tu tergelincir, ada berlaku kematian, Menteri Pengangkutan dia letak jawatan tak? Saya nak tanya. Kalau di Jepun letak jawatan betul. Letak jawatan. Kalau di Malaysia berlaku tak perkara tu? Tidak berlaku. Kerana itulah beza budaya politik kita dengan budaya politik Jepun kan. Di Jepun kalau kita naik komuter dia, kalau dia cepat 1 minit pun dia pergi, siap orang tu minta maaf. Cepat 1 minit kan. Di Malaysia kalau lambat 30 minit dia minta maaf tak? Tak ada kan. Itu budaya kita lah, okay? Itu budaya kita, okay? Boleh berubah kalau kita nak ubah orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri, orang ini jadi Perdana Menteri, boleh, selagi konvensyen itu boleh diubah. Konvensyen itu boleh dileraikan. Sekarang ni konvensyen mengatakan kan, dalam undang-undang termaktub dalam perlembagaan tidak mensyaratkan orang Melayu dan beragama Islam tu menjadi Perdana Menteri. So undang-undang membenarkan sesiapa saja boleh jadi Perdana Menteri kan. Tapi dari segi konvensyennya tidak membenarkan. Konvensyen kan, kita saya dah jelaskan apa maksud konvensyen. Konvensyen tu telah menetapkan nak menjadi Perdana Menteri mesti orang Melayu dan beragama Islam. So konvensyen ini boleh terlerai
kalau orang Melayu mula menerima orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Itu bila saya tak tahu. Kalau orang Melayu boleh terima 100 tahun lagi orang bukan Melayu jadi Perdana Menteri, itu boleh berlaku lah. Okay, contoh di US kan, selepas 100 tahun merdeka, barulah Barack Obama itu dilantik jadi Presiden US. Dia orang kulit hitam yang pertama menjadi, sebelum ni semua kulit putih kan. So kita tertakluk kepada convention. Kalau convention itu menerima dan boleh menerima orang bukan Melayu dan Islam jadi Perdana Menteri, itu boleh berlaku lah. So melihat kepada budaya politik, dan budaya politik itu dia mengikut sesuatu negara lah, dia akan berubah sedikit demi sedikit kan, itu akan berlaku lah, sebab budaya politik antara satu negara dengan negara lain berbeza. Contoh budaya politik di US kan, di UK, konvensyen perlembagaan itu memang dia orang pegang kan, dia akan tahu, dan kalau tak nak campur tangan itu, dia akan pegang itu. Contohnya institusi beraja, dia akan ikut apa yang border dia sempadan dia tidak akan campur tangan kan. Itu budaya politik lah. So budaya politik itu penting dalam mempengaruhi sesuatu politik di Malaysia. Okey, Fizul ni. Jelas, terima kasih. Okey, baik. Saya kalau ada nak tanya boleh tanya. Saya tak kisah kan. Dalam ruang lingkup akademik ni kita boleh berhujah. Okey, tak semestinya pandangan saya betul kan, sebab tafsiran itu berbeza antara satu orang dengan satu orang yang lain kan. Okey. Dalam Islam pun kita ada khilaf kan, ada 4 mazhab kan, itu tak ada masalah kan. Janji kita rasa kita ada hujah kan. Okey, jelas yang ke-9 ni. So Islam itu tidak akan berubah, tak kira siapa merentah, tapi dari segi pelaksanaannya boleh berubah, pengoperasiannya boleh berubah. Contoh tahun depan, bajet tahun ni kan nak bentang bulan 10 ni, PMX kata nak kurangkan peruntukan kepada JAKIM daripada 1 bilion kepada 800 juta. Itu boleh. Itu boleh berlaku. Okay? Tapi nak hapuskan peruntukan Islam dalam perlembagaan, itu tetap tidak boleh berlaku sebab ada majlis raja-raja. Okay? Okay, yang ke-10. Walaupun tidak dibenarkan perbezaan dan apa jua keadaan, undang-undang pelantikan pihak berkuasa awam ni pihak kaki tangan kerajaan, namun terdapat pengecualian terhadap pelantikan bagi satu agama Islam. Okey, sekarang ni nak lantik penjawat awam, dia tak boleh membezakan antara Melayu, Cina, India dan sebagainya, sebab itu tidak memberi keadilan. Tapi ada pengecualiannya. Contoh nak lantik mufti, tentulah syaratnya orang Islam dan beragama dan berbangsa Melayu lah kan. Itu ada pengecualian lah. Nak lantik pegawai-pegawai jabatan agama, tentulah ada pengecualian. Tak boleh open kepada orang bukan Melayu dan sebagainya. Tentulah ada pengecualiannya kepada orang Melayu dan Islam sebab dia melibatkan institusi agama Islam. So dia tidak bercanggah lah. Kalau ada orang kata kenapa dalam JAKIM ni semua orang Melayu, kenapa tak boleh masukkan orang Islam? Sebab ini telah diberi pengecualian dalam perlembagaan. Okey, 11. Undang-undang negeri boleh menyekat penyebaran kalangan orang Islam. Ini yang siapa mention tadi. So bila sebut perlembagaan, dia kata agama Islam tidak boleh disebarkan di kalangan Islam. So ni jelas dalam perkara 11/4 dalam perkara 11/4 So orang agama Buddha, Kristian, Hindu tidak boleh disebarkan di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam. Sebab itulah kita lihat dulu ada kes Bible Melayu. Ingat tak Bible Melayu di Selangor? Siapa ingat kes tu? Ada orang mahkamah syariah ke sini tentang Bible Melayu tu. Kan ada ambush kan? Ambush daripada ambush daripada Jabatan Agama Islam Selangor, rampas dan sebagainya kan. Sebab ini tidak bercanggah sebab dia ada enactment dan ada peruntukan dalam perlembagaan perkara 11/4 Okey. Okey. So cuma di negeri Malaysia ni banyak negeri beraja telah ada undang-undang, wilayah tak ada. Walaupun perlembagaan membenarkan agama lain tidak boleh disebarkan Islam, tapi dia perlu dibuat undang-undang lah. So di Selangor ada enactment penyekatan penyebaran agama lain kepada orang Islam kan, itu ada. So kalau buat dia boleh didakwa di bawah enactment tersebut di Johor dan sebagainya kan. Wilayah tak ada. So kalau wilayah orang Kristian nak sebarkan di kalangan orang Islam boleh. Okey, boleh sebab tak ada undang-undang menyekat perkara tersebut. Sebab tak ada undang-undang menyekat perkara tersebut kan. So oleh itu untuk menyekat, kerajaan Persekutuan kena buatlah akta di parlimen untuk menyekat penyebaran agama Hindu, Buddha, Kristian kepada orang Islam.
di wilayah persekutuan lah kena buat, itu kena buat. Tapi sekarang ni tak ada buat kan. Sepanjang BN memerintah, sepanjang PH memerintah, sepanjang PN memerintah tidak ada. So itu tidak ada. Di Sarawak tidak ada. Di Sarawak tidak ada. So maksudnya di Sarawak kalau Bible, kalau Kristian nak sebarkan boleh sebab tak ada enactment tentang itu kan. Tak ada akta, ordinance tentang itu. Di Sarawak pun sama kan. Di Sarawak sama. Tapi negeri-negeri semenanjung telah ada lah. Okay, telah ada. So itu maksudnya walaupun perlembagaan telah memperuntukkan undang-undang khusus untuk menghalang agama lain disebarkan dengan orang Islam, itu tertakluk di bawah kerajaan negeri, okay? Sebab kerajaan negeri ada bidang kuasa agama, okay? Bidang kuasa agama. Okey, cuma kalau saya tanyalah kan, adil tidak adil kan? Islam boleh agama Islam kita boleh dakwah kepada orang bukan Islam, orang Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya untuk masuk Islam, tapi agama Buddha, Hindu, Kristian tak boleh disebarkan di kalangan orang Islam. Kalau saya tanya, adil ke tidak adil perkara ni? Siapa ada jawapan? Dari segi umumnya, memang tak adil. Memang tak adil. Okey, kenapa? Memang tak adil sebab disebabkan hanya kita saja yang layak, tapi untuk pihak agama lain tidak layak lah untuk buat begitu kan. Itu tak adil lah. Itu tidak adil lah. So kalau kita secara literalnya memang kita mengatakan itu tidak adil kan. Okey, tidak adil. Okey. Bagaimana kita nak menjawab? Bagaimana kita nak menjawab perkara ni kalau benda itu dibangkitkan oleh orang bukan Islam, oleh agama lain? Bagaimana kita nak menjawab? Tidak adil kan? Islam kan agama yang adil. Kenapa dalam hal ni berlaku begitu? Kan itu tidak adil kan, bercanggah dengan Islam. Okay, bagaimana kita nak jawab? Baik, bagi pendapat saya dan jawapan saya sendiri, kami pertama sekali adalah Malaysia adalah menjadikan agama Islam dan bahasa Melayu itu sebagai agama dan bahasa rasmi bagi Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk agama lain di dalam di bawah negara Malaysia, kami tidak akan menghalang agama lain untuk beragama. Okey. Itu sahaja. Dan kita tidak menghalang agama lain juga untuk membina rumah ibadat mereka masing-masing. Itu sahaja. Tapi dari segi sudut menyampaikan dakwah mereka daripada agama lain, daripada agama Islam, itu tidak dibenarkan lah. Itu sahaja. Bagi menghormati agama Islam dia negara Malaysia. Wallahualam. Okay, that's good lah. Okay, bagus. Okay, so pertama kita kena hujah bahawa ini telah ada dalam peruntukan perlembagaan kan. Dan pertama, bila perlembagaan ni adalah kontrak sosial kan. Perlembagaan ini kontrak sosial yang telah dipersetujui antara orang Melayu dan bukan Melayu, okay, antara Islam dan bukan Islam kan. So pertama, bila persetujuan ini telah, kita tahu perlembagaan ini telah dipersetujui oleh semua bangsa, kan, semua kaum di Malaysia sewaktu 1957 kan. So bila dia telah dipersetujui secara bersama, tidak timbul isu adil ataupun tidak adil kan, sebab dia telah dipersetujui oleh orang Melayu dan bukan Melayu, antara Islam dan bukan Islam. Perjanjian yang telah dipersetujui secara bersama, so tidak timbul isu adil ataupun tidak adil kan, sebab itu telah dipersetujui secara bersama. Kalau rasa tak bersetuju, so kena pindah perlembagaan lah, kena pindah perlembagaan perkara 11/4 ni, pindah dan dapatkan majoriti 2/3 dan bawa kepada Majlis Raja-Raja. So adakah ini boleh berlaku dengan mudah? Saya rasa tidak boleh berlaku dengan mudah. Okay. Dan yang kedua, dalam perlembagaan juga telah menyatakan bahawa agama lain, okay, bebas diamalkan dalam mana-mana bahagian persekutuan 3/1 kan, tapi tertakluk kepada ketenteraman awam, tertakluk kepada ketenteraman awam. Contohnya kan, dalam satu taman itu 90% Melayu Islam, tiba-tiba nak bina gereja yang terbesar contohnya, itu mengganggu tak ketenteraman awam? Mengganggu tak ketenteraman awam? Mengganggu tak? Kalau kawasan orang Melayu mengganggu. Mengganggu lah kan. So boleh tak dilaksanakan nak bina gereja? Jawapan ni tidak boleh, sebab dia mengganggu ketenteraman awam kan. So dia tertakluk kepada ketenteraman awam. So ini yang perkara 11/4 ni perlu dipahami oleh orang
bukan Islam, okey, orang bukan Islam, bahawa ini telah dipersetujui secara bersama, okey, secara bersama sewaktu menggubal perlembagaan. Dan kalau dikata itu dahulu, sekarang ni dah berubah, kena ada sama rata dan sebagainya. So kalau nak ubah tentang agama Islam ni, dua perkara perlu dilakukan. Pertama, kena pindah dengan majoriti 2/3. Yang kedua, kena dapat sokongan ataupun perkenan majlis raja-raja. So adakah itu akan berlaku? Jawapannya tidak berlaku kan. So kena terima seadanya apa yang ada dalam peruntukan agama Islam. Dan tadi rakan kita dah sebutkan, kadang pembinaan kuil, tokong dan sebagainya itu lebih banyak, okay, daripada masjid dan surau kan. Lebih mudah mereka bina daripada nak bina masjid dan surau kan, di Malaysia contohnya kan, sebab dia tak ada undang-undang tentang itu kan, okay. So itu yang berlaku lah. So itu yang keharmonian yang ada di Malaysia kan. Okey, dan yang terakhir, perkara 12 ni, okey, bidang kuasa mahkamah syariah terpisah pada mahkamah sivil yang memberikan pengiktirafan kepada mahkamah syariah, okey. So dalam Malaysia kita ada dua sistem mahkamah kan, mahkamah sivil dan mahkamah syariah, okey. Mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Mahkamah syariah hanya untuk orang Islam sahaja kan, hanya untuk orang Islam sahaja. Dahulu kalau perkara yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah, kalau dia tak bersetuju, dia boleh pada mahkamah sivil, dan mahkamah sivil boleh overrule keputusan mahkamah syariah. Tapi 1980-an, saya tak ingat bila dipisah perkara ini, bila mahkamah syariah buat keputusan, mahkamah sivil tidak boleh campur tangan dalam bidang kuasa mahkamah syariah kan. Itu maksudnya terpisah lah. So dari segi statusnya mahkamah sivil itu lebih tinggi lah daripada mahkamah syariah kan. Mahkamah syariah ada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, satu lagi mahkamah apa? Siapa tahu? Ada 3 peringkat mahkamah syariah kan di Malaysia. Mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, satu lagi apa? Siapa orang JAKIM, orang syariah, orang mahkamah ni? Mahkamah Rayuan. Okey, mahkamah rayuan syariah kan. So kita ada 3. Tapi kalau mahkamah sivil, kita ada mahkamah magistrate, mahkamah session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. So lebih banyak dan lebih luas lah bidang kuasa ni kan, berbanding dengan mahkamah syariah. Apa bidang kuasa mahkamah syariah? Siapa tahu? Tak apalah, nanti kita bincang lepas ni kan. Okey. So kita bincang lepas ni kan. So tapi maksudnya di segi dulu pernah ingat tak? Bila perceraian berlaku disebabkan murtad dan sebagainya, kes tu nak rujuk kepada mahkamah syariah ke mahkamah sivil untuk penjagaan anak. Siapa boleh bagi pandangan ni? Kan? Banyak kes ini berlaku kan? Siapa orang mahkamah syariah ni? Kan dahulu ingat tak? Bila berlaku perceraian, seorang keluar Islam, seorang berada dalam Islam. So anak tu nak bawa isu penjagaan anak, khadanah itu nak jaga, nak bawa kepada mahkamah sivil ke mahkamah syariah? Kalau nak bawa syariah, sebab orang tadi dah bukan beragama Islam, so boleh tak bawa mahkamah syariah? Tak boleh lah kan. So siapa tahu tentang isu ni dan bagaimana penyelesaiannya? Ada? Ada. Saja je lah kan? So saya rasa itu isu ni telah diselesaikan. Anda ingat tak? Dulu selesai, kabinet mengambil keputusan kalau peringkat awal perkahwinan menggunakan enactment pentadbiran syariah, maka dia perlu dibawa mahkamah syariah. Tapi kalau dia kahwin melalui jabatan pendaftar, maka boleh dibawa kepada mahkamah sivil. Itu penyelesaiannya lah. Okay, itu penyelesaiannya. Okay. Tengok kepada bila masa dia berkahwin lah. Adakah menggunakan undang-undang jabatan pendaftar ataupun enactment pentadbiran agama Islam. Okay? Enactment pentadbiran agama Islam. Okay? Okey, implikasi. Dah banyak saya bincang. Okey, implikasi daripada peruntukan agama Islam, kita ada perbankan Islam kan. Seperti dulu ingat tak bila perbankan Islam pertama kali dikeluarkan, kita nama bank Islam kan. Lepas tu tiap bank ada skim perbankan tanpa faedah kan. Skim perbankan tanpa faedah. Sekarang ni perbankan Islam dah luas. Ini kesan daripada Islam dalam perlembagaan lah. Okay? Kita ada bank Islam, bank muamalat, okay? CIMB Islamic, Maybank Islamic dan sebagainya lah. So dah luas lah, okay? Dah luas. Dulu nak pinjam beli kereta kan, kalau guna konvensional ni
Sebab kita tak ada pilihan. Sekarang ni dah ada pilihan, gunalah cara Islam kan. Gunalah cara Islam kan. Baik bersamaan ajil dan sebagainya kan. Okay. Yang kedua, kita ada menteri di jawatan Perdana Menteri yang memegang hal ehwal agama Islam. Okay. Di peringkat negeri pun ada ESCO kan yang menjaga tentang ahli ehwal agama Islam. Ni implikasi kesan daripada Islam yang ada dalam perlembagaan kan. Semua negeri dalam Persatuan kecuali Sarawak telah menjadikan Islam sebagai agama negeri. Contoh Sabah perkara 5A, Pahang 23, Selangor 47, Johor perkara 5 kalau tak silap saya kan. Kecuali Sarawak. Sarawak tidak menjadikan Islam sebagai agama negeri. So Sarawak dia bebas. Okay. Sebab itulah Kristian, Islam dan sebagainya so bebas. Cuma ada mufti lah di Sarawak. Sarawak tidak menjadikan Islam sebagai agama negeri. Bukan di Sarawak. So kita ada polisi negara, dasar penerapan nilai-nilai Islam. Sekarang ni Malaysia Madani dan sebagainya itu telah menjadi dasar negara. Ni kesan daripada Islam dalam perlembagaan. Islam terletak di bawah senarai 2, iaitu senarai negeri. Senarai negeri. So sebab itulah bidang kuasa Islam ni di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dahulu ingat tak masa PKP kan, Selangor boleh pergi ke masjid tanpa sejadah, negeri lain tak boleh kan. Kalau mas kahwin di negeri-negeri kan berbeza kan. Kalau mas kahwin di Selangor berapa mas kahwin? Siapa tahu? Mas kahwin di Selangor berapa puluh ringgit? Siapa tahu mas kahwin? Tak ada orang Selangor sini. Kalau di Johor berapa? Di Johor. Imam mana imam? Imam mana imam? Okey, Selangor saya kalau Negeri Sembilan saya rasa 40 ke 80 kan. Kalau Johor masih lagi RM22.5. So maksudnya berbeza kan. Kenapa berbeza? Sebab bidang kuasa kerajaan negeri. Okay? Bidang kuasa. Kerana fatwa kan. Fatwa Majlis Kebangsaan fatwa mengatakan rokok itu haram. Semua negeri dah terima kecuali Perak. Perak tak terima kan. Perak tak mengatakan bahawa merokok itu haram. Okay? Sebab dia bidang kuasa kerajaan negeri kan. Lepas itu enactment menyekat penyebaran agama Islam kepada orang Islam kecuali wilayah Persekutuan Sabah dan Sarawak. So yang kita bincang perkara 11-4 tadi, semua agama tak boleh disebarkan kerana orang Islam kecuali wilayah Persekutuan Sabah dan Sarawak. Sebab tak ada lagi enactment ataupun ordinance tentang perkara semua. Kita ada takaful, okay? Sistem insurans Islam, menteri besar dan sesuatu kerajaan negeri mestilah orang Melayu dan beragama Islam bagi negeri yang beraja. Contohnya kan di Perak kan. Dulu di Perak DAP menang terbanyak kan. Kenapa tak lantik DAP jadi menteri besar? Sebab dia terikat kepada menteri besar bagi negeri beraja mestilah orang Melayu dan beragama Islam. SUK tu memanglah SUK tu memanglah sesuatu kerajaan negeri tu adalah orang Melayu dan orang Islam. So kita ada mahkamah syariah, kita ada mufti, pegawai agama, JAKIM, Jabatan Agama Negeri, Jabatan Wakaf dan Haji, Majlis Agama. Ini implikasi kesan daripada Islam sebagai agama persekutuan. So kalau tak ada Islam dalam persekutuan, tidak ada implikasi ni. Pendidikan agama Islam jika pelajar lebih 15 orang belum akta pendidikan. Contoh, ada orang masuk sekolah rendah, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil kan. Ada orang Melayu lebih 15 orang, wajib diadakan pendidikan Islam di sekolah Tamil ataupun sekolah Cina kan. Lepas itu peruntukan tahunan pada pembangunan Islam kepada JAKIM dan sebagainya. Maulid Rasul, okay, Ma'al Hijrah. Lepas tu kita ada sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah agama negeri, sekolah menengah agama persekutuan kan. Dan ni kesan daripada implikasi peruntukan Islam dalam perlembagaan. Okey, analisis kita lihat. Okey, isu negara Islam kan. Pertama, isu negara Islam, banyak peruntukan yang menolak kategori negara sekular lah. Okay. So kalau orang tanya kan, kalau orang tanya Malaysia negara Islam ke tidak, apa jawapan? Apa jawapan kalau orang tanya Malaysia negara Islam ataupun tidak? Siapa nak bagi pandangan? Ya. Okey. Hujahnya? Kerana pada awal ni Malaysia ni dipanggil tanah Melayu. Okey. So tanah Melayu ni base-nya macam Melayu, masa definisi Melayu tu haruslah ianya beragama Islam. Itu pendapat saya lah. Okey. Terima kasih. Ada yang lain? Siapa kata Malaysia bukan negara Islam? Ada tak yang mengatakan Malaysia bukan negara Islam? Sebab undang-undang Islam tak guna pun, hudud dan kisas tak guna kan, ta'zir je kita gunakan, ta'zir je kita gunakan, hudud dan kisas tak ada. So itu bukan negara Islam.
perlembagaan kita pun bukan berasas kepada Quran dan Sunnah. So itu bukan ciri negara Islam kan. So siapa yang mengatakan Islam Malaysia bukan negara Islam? Doktor, Ya, saya. dia bagi saya lah, dia bergantung kepada orang yang kata, yang bertanya tu apa maksud negara Islam tu sendiri. Sebab negara Islam tu boleh bermaksud negara orang Islam. Kalau negara Islam tu maksudnya negara orang Islam, iya betul. Tapi kalau kita kata negara Islam tu maksudnya melakukan 100% hukum Islam dengan hudud, kita tak sampai tahap tu. Tapi kalau kita nak kata so dia bergantung pada soalan juga. Definisi negara Islam tu apa yang dikehendaki. Cantik, itu jawapan yang tepat mengikuti skema yang saya nak lah. So dia bergantunglah kepada definisi negara itu kan. Kalau kita guna definisi negara Islam dengan meletakkan definisi negara Islam tu perlu pada Quran dan Sunnah sebagai undang-undang tertinggi, so perlembagaan itu tidak ada dan sebagainya kan. Ada hudud, qisas. Mungkin Malaysia bukan negara Islam, tapi ada orang mengatakan definisi negara Islam tu definisi negara orang Islam yang ramai kan. Itu mungkin Malaysia negara Islam kan. Tapi kalau kita gunakan definisi negara sekular kita gunakan sekarang kalau definisi negara Islam kita gunakan definisi negara Islam, ada dua pendapat lah. Satu, Malaysia negara Islam, dan satu lagi bukan negara Islam, negara orang Islam kan. So tu bergantung pada definisi kan. Tapi kalau kita gunakan definisi negara sekular, confirm Malaysia negara Islam. Confirm Malaysia negara Islam kalau kita gunakan definisi Malaysia definisi negara sekular. Apa ciri-ciri negara sekular? Siapa boleh share negara sekular, apa ciri-cirinya? Apa contoh negara sekular ataupun ciri-cirinya? Senang ciri-cirilah negara sekular. Bagaimana bentuk negara sekular tu? Siapa nak share? Negara sekular antaranya menghalang orang kata apa, ataupun menghalang agama Islam, orang beragama Islam untuk bertaurat. Sekular ialah menolak 100% unsur agama. Menolak 100% unsur agama. That's good lah. You all dah faham lah tu. Betul lah kan. So kalau definisi negara sekular yang menidakkan langsung peranan agama, tak ada peruntukan, tak boleh mengamalkan agama dan sebagainya, itu definisi negara sekular. So kalau ikut definisi negara sekular, negara Malaysia negara Islam tak? Negara Malaysia negara Islam tak kalau kita ikut definisi negara sekular? Islam ya. Islam kan. Sebab apa? Ada tak peruntukan kepada agama Islam? Ada. Kepada JAKIM. Ada tak perayaan tentang agama-agama di Malaysia? Ada sambutan Kristian, ada sambutan agama Aidilfitri dan sebagainya. Ada cuti dan sebagainya kan. Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, so banyaklah. So mengikut definisi negara sekular, confirm Malaysia negara Islam, negara Islam. Tapi kalau ikut definisi negara Islam, dia terbahagi dua lah, sama ada Malaysia negara umat Islam ataupun negara Islam, negara Islam kan. So kalau nak tanya, kita tanyalah, you all nak ikut definisi apa? Kalau ikut definisi sekular, memang confirm Malaysia negara Islam sebab banyak sangat peruntukan Islam yang ada dalam perlembagaan. Ada pembangunan tentang Islam, ada peruntukan tentang Islam, ada cuti tentang Islam, dan banyak sangat TV-TV berbicara tentang agama dan sebagainya. So confirm Malaysia negara Islam kan. Seterusnya kedudukan mahkamah syariah kan. So ini bidang kuasa mahkamah syariah kan. Siapa orang mahkamah syariah ni dia tahulah. 356 kan, 3 tahun penjara, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. 6 kali sebatan. Dan campur tangan mahkamah sivil ada dalam beberapa perkara lagi, masih lagi mahkamah sivil. Dan ketidakseragaman undang-undang di peringkat negeri lah. So ada yang begini sebab itu bidang kuasa mahkamah, bidang kuasa negeri kan, mengikut negeri-negeri masing-masing. So kalau 356 ni, bidang kuasa mahkamah syariah ni besar ke? Besar tak kuasa 356 ni? Besar tak?
Tak besar. Kecil je kan. Kecil sangat kan, kecil sangat. Itu yang nak buat RUU 355 kan. RUU 355 kena pindah perlembagaan dan sebagainya, okay? Sebab nak memberi bidang kuasa kepada mahkamah syariah. So 355 kan. So kita dalam mahkamah syariah ni hanya boleh peruntukkan dalam hukum Islam tu ada 3 kan, seperti hudud, ta'zir, hudud, qisas dan ta'zir kan. Kita hanya boleh melaksanakan ta'zir. So contoh kan, saya bagi dalam enactment kesalahan jenayah, orang berzina kena berapa kali sebatan? Siapa tahu? Dalam enactment kesalahan jenayah di negeri-negeri Malaysia, yang berzina tu kalau ditangkap berzina dan dibuktikan mahkamah, dia kena berapa kali sebatan? Siapa tahu? 6 kali sebatan. 6 kali sebatan kan. Kalau dalam Islam, kalau dia berzina kena berapa kali sebatan? Kalau dalam Islam, kalau berzina berapa kali sebatan? 100 kali. Okey, 100 kali kan. So adakah undang-undang yang ada di Malaysia tu bercanggah dengan undang-undang Islam tentang zina tu? Bercanggah tak? Sorry lah saya tanya soalan macam ni kan. Bercanggah tak? So dalam Islam 100 kali kan, tapi dalam enactment kesalahan jenayah ada 6 kali. So bercanggah tak dengan hukum Islam? Bercanggah, tidak menepati syarat hukuman hudud tu. Okey, hudud kan. So bagaimana kita boleh nak menggunakan enactment sebut sudah dia bercanggah dengan Islam kan? So adakah undang-undang kesalahan jenayah itu salah? Okey. Tapi dia telah dilaksanakan kan? So kita untuk menjawab soalan tu kita kena ingat dalam Islam ni ada 3 kan. Hudud, qisas dan ta'zir kan. Semua itu adalah undang-undang Islam. Okay, semua itu adalah undang-undang Islam. So enactment kesalahan jenayah Islam itu yang kali sebatan itu adalah undang-undang Islam dan dia tidak bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah kan, sebab nak laksanakan hudud tu kena. Okey, kalau perempuan itu apa yang menyebabkan seorang itu boleh disabitkan dia berzina? Bagi yang belum berkahwin lah, apa yang menyebabkan dia boleh disabitkan berzina dalam Islam kalau ikut hukum hudud? Ya? Apa? Tak dengar saya, sorry. Kalau berzina kena ada pastikan ada 4 tu lah. 4 orang saksi kan? 4 orang saksi. Pasti benda tu berlaku, yang perkara itulah berlaku. Okey, perkara itu berlaku dan 4 orang saksi ni tidak fasik kan, dan dia nampak lah. Kalau dia rabun-rabun nampak ke tidak, itu tak boleh pakai tak boleh pakai. Okey, yang kedua, okey, orang itu sendiri mengaku kan, saya berzina, itu boleh disabitkan dengan hukum hudud sebab dia mengaku sendiri berzina. Ingat tak zaman Rasulullah ada seorang wanita itu mengaku berzina kan? Ingat tak? Ada cerita tentang seorang perempuan tu mengaku berzina kan. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina, maka hukumlah aku. Apa kata Rasulullah pada perempuan tu? Menafikan. Dia tolaklah satu persatu. Mungkin kadar ringan-ringan dan sebagainya lah. Okey kan, semula Rasulullah kata tak apa, kau lahirkan anak ni dulu kan, betul? Lahirkan anak ni dulu. Lepas tu bila dah lahir anak tu, dia jumpa Rasulullah kali kedua, ya Rasulullah aku ni berzina, hukumlah aku. Rasulullah kau nyusukan anak tu 2 tahun lagi kan, 2 tahun lagi. So lepas tu dah nyusu anak 2-3 tahun, barulah bila dia jumpa kali ketiga, Rasulullah jatuhkan hukuman dia kan, So dalam tempoh dia hamil tu sehingga dia melahirkan dan menyusukan anak, kalau dia tak jumpa Rasulullah, rasanya Rasulullah cari tak perempuan tu untuk dikenakan hukum hudud? So tidak kan, Rasulullah tak akan cari kan. Tapi itulah kan, zaman berubah kan, zaman berubah. Itu zaman orang masih lagi dengan Rasulullah, tarbiyah Rasulullah itu hebat dan sebagainya kan. Rasulullah itu hebat. Dan okey, dalam kes berzina boleh tak kita dah ada DNA kan dengan CCTV kan, boleh tak gunakan DNA dengan CCTV itu untuk menjatuhkan hukum hudud? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan, sebab dalam Islam dia mesti 4 orang saksi kan yang nampak kan, dan nampak. So kalau macam tu, orang berzina tadi kalau tak boleh kenakan hudud, dia boleh terlepas tak?
Dia boleh terlepas tak? Walaupun dah ada bukti CCTV dan DNA. So dia boleh terlepas lah kan, sebab tak perlu lagi nak hukum hudud pada dia kan, sebab tak ada saksi. Yang ada hanya CCTV dan apa? Dan DNA. Terlepas tak orang tu? Untuk hukum dunia terlepas. Hukum dunia terlepas hukum itu yang adanya takzir tadi kan, so hudud tak boleh, dia akan jatuh kepada takzir lah. Takzir itu yang enactment sekarang ni. So kita tak boleh jatuhkan hukuman sebab tak ada 4 orang saksi. Kalau tu macam tu, untunglah orang yang berzina kan, so walaupun ada CCTV tak kena hukum dan sebagainya. Tidak, dia tak terlepas sebab ada lagi undang Islam yang kedua yang boleh dilaksanakan, iaitu takzir. Takzir ni yang berlaku dalam mahkamah syariah sekarang. So dia mungkin tak dijatuhkan hukum hudud kerana berzina, tapi dia boleh ditakzirkan sebab ada bukti DNA dan juga CCTV. Itulah sebab 6 kali sebatan ataupun 3 tahun penjara. Kalau tidak, untunglah mereka kan dilepaskan kan. So itu kedudukan mahkamah syariah lah. So mahkamah syariah perlu dipertingkatkan lah bidang kuasa kan. So kebebasan beragama dalam Islam jelaskan la ikraha fid din kan, tak ada paksaan dalam beragama, okey. Cuma bila dia dah masuk Islam, dia kena ikutlah apa yang telah diperintahkan Islam kan. Kalau orang tu dah bukan Islam, dia masuk Islam dengan kerelaan dia tanpa, lepas tu dia nak murtad, itu tak boleh. Islam tak benarkan. Sebab nak masuk Islam tu kena ada kefahaman, kena ada pengetahuan, tidak dipaksa, dengan kerelaan sendiri. Lepas tu dia cuba nak keluar Islam, itu tak boleh kan. Dalam Islam murtad itu adalah dia beri taubat 3 kali, kalau tidak dibunuh kan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Sebab nak masuk Islam memang kita tak ada paksaan, tapi nak keluar tak boleh kan, sebab dia kena ikutlah undang-undang Islam. Contohnya kan, kita kejutkan kawan kita, mat bangun sembahyang subuh kan, dia kata la ikraha fid din. Boleh tak guna ayat tu untuk tidak solat subuh? Boleh tak? Tak boleh lah kan, sebab dia dah masuk Islam, dia kena ikutlah apa yang telah ditetapkan dalam Islam kan. Okey, kedudukan raja sebagai ketua agama, budi bicara tanpa terikat. Raja tadi saya dah jelaskan, dia boleh buat ikut suka hati bapa dia lah sebab dia ketua agama kan, dia tak terikat dengan konsep raja perperanggaan, tak perlu terima nasihat daripada menteri besar dan sebagainya. Okey, Islam sepapak hari 14 ke 15, ini yang saya katakan tadi dari segi peruntukan kekal, tak kira DAP menang ke, DAP kalah ke, DAP memerintah ke 2/3, PH ke PN. So di segi pindaan sukar untuk berlaku, tapi pengoperasiannya boleh berlaku. Contoh pengoperasiannya, tak boleh nak hapuskan JAKIM, tapi boleh tak nak kurangkan peruntukan JAKIM? Jawapannya boleh. Okey, jawapannya boleh. Itu di segi pengoperasiannya lah, pengoperasiannya. Okey. So ni negara sekular, boleh tengok contoh ni lah. So saya rasa cukup untuk bab Islam ni, okay, dalam perlembagaan. Okay, so ada nak tanya tak sebelum kita take 5, lepas tu kita masuk tentang Melayu dalam perlembagaan? Okay, sorry lah lama sikit kita berbincang. Harap dapat sesuatu yang kita bincangkan lah daripada hari ni. Okay, ada nak tanya setakat ni? Semua dah tulis nama dah tulis nama dan kehadiran tulis nama dan nombor matrik. Okey, semua dah tulis nama. Okey. Okey, nak take 5 ke nak teruskan? Banyaklah isu kan. Take 5. Take 5, okey. Kita take 5. Kita jumpa 10.23 10.23 sekejap 10.23 kita jumpa, sambung tentang Melayu dalam perlembagaan lah. Lepas tu kita teruskan sampai pukul 12, lepas tu kita take break, pukul 2 kita sambung untuk pembentangan. Okey. Kita take 5 dulu Okey. Terima kasih.